rakan-rakan media. Jadi hari ini dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang dihadiri oleh semua ahli Jemaah Menteri, Perdana Menteri ada menyampaikan beberapa pandangan. Yang pertama berhubung dengan sesi pra-Jemaah Menteri, pra-mesyuarat Jemaah Menteri yang beliau adakan secara rutin dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semalam. Ada pihak yang mempertikai dan mereka berkata tentang isu remeh seperti gambar, tapi telah dijelaskan oleh pejabat dan pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi intipatinya adalah apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada dan dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku, seperti yang dinyatakan dalam kenyataan media yang dibuat semalam. Maka itulah exactly apa yang dibincangkan dan telah diputuskan supaya kenyataan itu dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Fokus kerajaan ini adalah untuk terus memperbaiki isu-isu asas, dan kita telah mula dengan langkah yang baik dengan pengumuman 5 dasar tahun lalu, termasuklah ekonomi madani dan NINP, NETR, dasar gaji progresif dan juga kajian semula gaji bagi pejabat awam. Dan fokus kita tahun ini adalah menarik bukan hanya lebih banyak pelabur, tapi merealisasikan, menzahirkan pelaburan itu di dalam negara. Ya, maksudnya bukan hanya setakat pengumuman, tapi dizahirkan, direalisasikan. Jadi inilah antara fokus bagi kerajaan waktu ini. Alhamdulillah, message Perdana Menteri kepada Jemaah Menteri adalah sangat jelas. Kita fokus kepada isu pentadbiran dan insya-Allah semua akan berjalan dengan baik. Saya akan ambil komen ataupun soalan tambahan selepas ini. Dan kedua adalah Jemaah Menteri mengutuk sekeras-kerasnya tindakan jenayah membakar kediaman Ahli Parlimen Beruas Yang Berhormat Datuk Ngee Koo Ham yang berlaku awal pagi tadi, serta mengucapkan penghargaan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat yang berjaya memadam kebakaran tersebut pada kadar segera. Jemaah Menteri mengingatkan seluruh rakyat Malaysia agar sentiasa bertindak berlandaskan undang-undang, termasuk dalam mengurus perbezaan pandangan. Jangan sesekali cuba membuat sebarang percubaan mengapi-apikan sentimen atau menghasut rakyat untuk melanggar undang-undang, terutama terhadap mereka yang berlainan pendapat. Jemaah Menteri turut memberi amaran keras bahawa sebarang tindakan yang melanggar undang-undang akan diambil tindakan tegas oleh pihak berkuasa. Jadi ini telah dibincang dan diputuskan dalam Jemaah Menteri hari ini. Seterusnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada Menteri Undang-Undang, Menteri Luar, mantan dan juga sekarang, di atas kejayaan dalam isu kes Sulu, di mana Penimbang Tara Dr. Gonzalo Stampa telah dijatuh hukuman penjara 6 bulan dan diharamkan dari berkhidmat sebagai Penimbang Tara selama setahun oleh Mahkamah di Madrid. Jadi ini adalah satu kejayaan yang besar dan ada beberapa langkah lagi di beberapa negara yang lain termasuk di Perancis, dan akan ada mungkin pengumuman susulan daripada Menteri Undang-Undang khusus berkaitan isu ini. Seterusnya adalah berkenaan dengan 5G. Saya telah memaklumkan kepada Jemaah Menteri hari ini bahawa setakat 31 Disember 2023 masuk ke 1 hari bulan Januari, pelaksanaan rangkaian 5G telah mencapai 80.2% kawasan berpenduduk, liputan kawasan berpenduduk, coverage of populated area. Bermaksud kita telah capai sasaran yang telah ditetapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu pembentangan belanjawan pada Februari 2023, iaitu mencapai 80% COPA menjelang hujung 2023. So we have succeeded in doing this, alhamdulillah. Dan pada hari Jumaat ini
pasukan petugas khas di Joint Task Force on 5G yang dipengurusikan bersama oleh Datuk Ketua Setiausaha Perbendaraan dan Datuk Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi akan mengadakan mesyuarat bersama dengan pihak DNB, MCMC dan kesemua MNO yang telah tanda tangan Share Subscription Agreement untuk menentukan hala tuju serta langkah-langkah berikutnya. Selepas ini, keputusan daripada task force itu akan dimaklumkan semula kepada Jemaah Menteri dan kita jangka dalam tempoh yang tidak terlalu lama pihak kerajaan akan menimbangkan untuk mengumum peralihan dari satu rangkaian borong single wholesale network menjadi dua rangkaian dual network. Ya, dan pengumuman ini akan dibuat selepas Jemaah Menteri menimbang kemudian. Ya, kita jangkakan mungkin dalam tempoh sebulan ini. Selepas pada itu, rangkaian kedua boleh diwujudkan sekiranya beberapa syarat ya, ataupun perkara-perkara yang telah dipersetujui melalui jawatan kuasa tindakan bersama ini dicapai. Jadi prosesnya masih lama dan tapi apapun saya secara sebagai menteri yang telah meneliti perkara ini hingga ke saat ini saya berasa cukup bangga dengan usaha daripada pihak DNB terutama dalam bulan terakhir. Sekiranya rakan-rakan media ingat kembali setakat 31 November coverage of populated area ataupun COPA liputan rangkaian 5G seluruh negara adalah pada kadar 76%. Bermaksud pada bulan Disember setelah ditandatangani Share Subscription Agreement pegangan equity oleh syarikat-syarikat MNO pada bulan terakhir hampir 4% ataupun lebih daripada 4% telah dicapai berbanding dengan bulan-bulan sebelumnya rata-rata sekitar 2.5-2.7% peningkatan bulan ke bulan. Jadi bulan yang terakhir bagi tahun 2023 kita berjaya mencecah lebih daripada 4%. Jadi ini satu pencapaian yang sangat baik. Hari ini Jemaah Menteri juga telah membincangkan tentang agihan agensi-agensi ke kementerian-kementerian terutama sebagai contoh setelah dibentuk Kementerian Digital dan Kementerian Komunikasi maka ada beberapa agensi yang telah dipindahkan. Jadi sukacita saya maklumkan beberapa keputusan yang telah dibuat hari ini MCMC kekal bersama Kementerian Komunikasi secara keseluruhan mampu DNB, MDEC dan Cyber Security Malaysia dipindahkan ke Kementerian Digital. Sebelum ini Cyber Security Malaysia dimaklumkan diletak bawah Jabatan Perdana Menteri tapi Perdana Menteri telah setuju bahawa aspek-aspek korporat kerja-kerja berkaitan dengan syarikat-syarikat swasta ini boleh diteruskan dan sesuai untuk diletakkan di bawah Kementerian Digital. Cuma perlu ada sedikit penjenamaan memandangkan tidak perlu wujud satu salah faham tentang aspek keselamatan cyber. Jadi ini kita serah kepada Kementerian Digital nanti untuk uruskan. Tapi keputusan Jemaah Menteri adalah untuk memindahkan Cyber Security Malaysia dan DNB ke Kementerian Digital. Manakala MIMOS sebelum ini dimaklumkan telah dipindah daripada MOSTI ke Jabatan Perdana Menteri. Hari ini telah diputuskan dikembalikan ke MOSTI, MIMOS kembali ke MOSTI. Walau bagaimanapun fungsi ID digital ya, yang dipelopori oleh MIMOS melalui inisiatif My Digital ID, fungsi itu kekal sementara waktu di Jabatan Perdana Menteri. Manakala setelah dibangunkan sepenuhnya nanti dan dilaksanakan sepenuhnya bermula bulan 3 nanti akan dikelola oleh Kementerian Digital. Ya. Berkenaan dengan mitra ada perbincangan yang akan diadakan setelah Menteri Perpaduan mendapat maklum balas daripada orang ramai dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dan Perdana Menteri telah setuju untuk membincangkan semula maka untuk mitra akan diputuskan kemudian.
Bagi Jabatan Pengairan dan Saliran JPS yang sebelum ini berada di bawah NREC, keputusan hari ini adalah untuk meletakkannya di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, ya, yang diketuai oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah. Manakala Malaysian Green Tech and Climate Change Corporation akan kekal bersama kementerian yang dipelopori oleh Yang Berhormat Nik Nazmi yang sekarang ni dikenali sebagai NRES. Ya. Baik. Itu sedikit sebanyak. Untuk makluman semua, Perdana Menteri juga telah menegaskan konsep bekerja sebagai satu pasukan. Bermaksud dalam terutama urusan menjawab soalan di Parlimen. Sebagai contoh, bila saya tak boleh menjawab, Yang Berhormat Timbalan Menteri jemput, ya. Kalau saya tak boleh menjawab, Timbalan Menteri akan menjawab. Jadi tapi saya tak boleh serahkan sekarang, saya sebut dulu. Sebagai contoh, bagi isu-isu berkaitan hal ehwal Sabah dan Sarawak, yang akan menjawabnya adalah seperti berikut. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri II, Datuk Seri Fadilah Yusof. Sekiranya beliau tidak boleh menjawab ataupun tidak berada di Parlimen, maka akan dijawab oleh Yang Berhormat Menteri Kuskop, Datuk Iwan Benedict. Jika beliau tidak ada, maka akan dijawab oleh Datuk Aaron Agodagang, Menteri Perpaduan. Dan jika ketiga-tiga menteri tidak ada, maka akan dijawab oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Akmal Nasir, timbalan kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri II. Bagi isu-isu bencana, sekarang ini dijawab oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri I, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sekiranya beliau tidak dapat menjawab, maka yang akan menjawabnya di Parlimen ialah Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Wanita. Dan sekiranya Yang Berhormat Datuk Seri Nancy tidak dapat menjawab, maka yang akan menjawabnya adalah timbalan menteri beliau. Berkenaan dengan isu Felda, sebelum ni ada dijawab oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga undang-undang dan reformasi institusi, Datuk Seri Azalina, tapi diputuskan hari ini jawapan Parlimen berkenaan dengan Felda akan dijawab oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri I, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan sekiranya beliau tidak dapat menjawab, tidak berada di Parlimen, akan dijawab oleh timbalan beliau. Baik, ini antara isu-isu yang kita bincangkan pada hari ini. Saya buka soalan kepada rakan-rakan media. Dipersilakan. Tadi YB kata tahun ni PM akan lebih menzahirkan pelaburan domestik kan? Jadi, bukan domestik, tapi yang telah diumum sebelum ni, ya, maka kita kena pastikan dari segi kelancaran permohonan kelulusan dan sebagainya, itu yang diutamakan. Maknanya akan ada dasar baru ekonomi ke ataupun memperkaskan dasar sedia ada tu? Dia mempercepatkan proses, itu yang menjadi keutamaan. Antara aduan yang Menteri Pelaburan Datuk Seri Tengku Zafrul contohnya ada terima adalah kadang-kala proses itu makan masa yang agak lama. Ya, setelah pelaburan diumumkan, proses untuk mendapatkan kelulusan itu. Jadi ini yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bukan hanya pada hari ini, tapi sebelum-sebelum ini juga, yang perlu diberi keutamaan oleh menteri dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Itu yang akan menjadi fokus. Sama juga kalau kita lihat sikap Perdana Menteri berkenaan dengan antara pengumuman dan pelaksanaan. Bila Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi melawat UMS dan disantuni oleh para pelajar yang berkata mereka masalah air berlarutan. Padahal Perdana Menteri telah umumkan pada bulan Mei 2023 peruntukan sebanyak RM3 juta untuk menyelesaikan masalah air. Maka Perdana Menteri hari ini bertanya, kenapa proses itu mengambil masa yang terlalu lama. Jadi dia bukan hanya untuk isu pelaburan, tapi secara keseluruhan dari segi urus tadbir kerajaan dan juga kementerian dan agensi-agensi, maka perkara ini perlu diberi keutamaan. Perdana Menteri telah minta supaya satu pelaporan bulanan dibuat kepada beliau, terutama berkait isu-isu yang telah dibangkitkan. Jadi sama ada isu pelaburan, isu menyelesaikan masalah di mana Perdana Menteri sendiri telah mengumumkan peruntukan
Ya, jadi beliau minta supaya ketua-ketua setiausaha untuk memberi laporan bulanan status pergerakan bagi projek-projek tersebut. Jadi dia bukan sekadar pelaburan tapi juga untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat supaya tidak mengambil masa yang terlalu lama. Ada soalan? Tak ada? Baik. Maybe, good afternoon. Is there a government response or to today's news report that the Pardons Board will be meeting this month? No, we did not discuss this matter in cabinet today. Ya, tapi lazimnya kita tidak boleh mendahului proses. Jadi kita serah kepada lembaga pengampunan untuk pertimbang. Itu adalah wewenang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga lembaga pengampunan. Tapi kita tak bincang perkara itu dalam Jemaah Menteri hari ini. Hi, YB. Hi. Do you have any further clarification on the allegations of the 1 billion bribe from PN? Baik, saya tak pasti sekiranya sidang media oleh Menteri Dalam Negeri jam 4.30 nanti akan sentuh perkara tersebut kerana seperti yang kita semua sedia maklum ada beberapa laporan polis yang telah dibuat sama ada untuk meminta polis menyiasat ataupun untuk menafikan. Jadi kedua-dua perkara ini dalam siasatan pihak berkuasa dan mungkin kita perlu rujuk dengan Tan Sri IGP status berkenaan dengan perkara tersebut. Cuma secara amnya dari segi pemantauan apa yang berlaku dalam media sosial, saya sekali lagi ingin sampaikan peringatan bahawa adalah menjadi kesalahan sekiranya kita menyebar maklumat palsu ataupun tidak betul. Ya, tuduhan contohnya Perdana Menteri tidak mengadakan pertemuan ataupun diperkenan menghadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semalam. Ya, ada beberapa pihak, beberapa cyber trooper dan pempengaruh ya dalam media sosial membuat tuduhan liar seperti itu adalah satu kesalahan sebenarnya. Ya, kerana dia menyentuh ataupun dia menyebar fitnah kononnya tuanku Yang di-Pertuan Agong tidak berada di sini. Pagi semalam saya Yang Berhormat Menteri KPKT, Menteri KKR dan juga Menteri Perpaduan bersama tuanku dalam majlis pengurniaan pingat. Jadi tuanku is in Malaysia. Jadi tuduhan liar yang dibuat ya oleh beberapa pempengaruh ini bagi saya sudah-sudahlah. Ya, ada di kalangan mereka yang dalam siasatan, ada yang telah didakwa di mahkamah. Jadi I think they have enough on their plates. So stop it. Yes, saya. Ada satu gesaan daripada bekas Perdana Menteri yang minta supaya dokumentari dikeluarkan daripada Netflix tu, Man on the Run kan. Ya. So dia ada request kepada kerajaan lah untuk supaya Saya belum ada terima apa-apa maklumat mengenai perkara ini daripada pihak MCMC. Saya sendiri belum ada terima. Saya difahamkan perkara itu dibangkitkan dalam mahkamah. Jadi sekiranya ada, kita akan lalui proses itu. Ya. Tapi waktu ini saya belum terima. Baik, ada apa-apa soalan lain? Jika tidak, saya ingin ucapkan terima kasih. Ya, saya. Ya, saya. Tadi kan institusi sulit kepada Ketua Bangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin ada buat laporan polis. Jadi dalam kenyataan ni ada disebut yang kenapa dia mempersoalkan kenapa menteri-menteri yang berkaitan dalam soal komunikasi ini, contoh komunikasi Menteri Digital, Menteri Harian Undang-Undang tidak membuat apa-apa tindakan sejak berita tersebut disebarkan. Sebab dia kata sampai ke hari ini dah 36 jam waktu dia bagi tadi laman web tersebut masih lagi ada. Ya. Pihak MCMC yang menguruskan isu berkenaan apa yang dimaksudkan itu memang menerima dari semasa ke semasa aduan daripada orang awam. Saya tidak ada perincian sama ada pihak MCMC ada menerima aduan tentang perkara tersebut. Tapi pada waktu ini undang-undang sedia ada memerlukan MCMC bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan
termasuklah platform-platform media sosial. Dan kita ada proses dan proses itu biasanya mengambil masa. Jadi itu secara umumnya, ya, sesiapa boleh buat aduan dengan MCMC, bukan hanya menteri. Sekiranya pihak tersebut ingin membuat aduan, maka beliau juga boleh, ya, dan proses itu akan dituruti. Cuma saya difahamkan pagi tadi sepatutnya yang buat laporan polis itu Datuk Seri Hamzah, tapi beliau tak hadir. Saya terima aduan, ya, tentang perkara tersebut. Baik, ada apa soalan lain? Jika tidak, saya ucapkan terima kasih, ya, dan insya-Allah sidang media seterusnya adalah minggu depan selepas mesyuarat Jemaah Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum.